Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan Ustaz Farhan. Nama saya Nur Atin binti Mak Yusof dan hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang apa itu pembedahan plastik. Pembedahan plastik yang berasal daripada perkataan Yunani iaitu plastisko memberi makna membentuk atau memberi bentuk. Persoalannya pada hari ini ialah adakah pembedahan plastik merupakan salah satu perkara yang haram dari segi syarak? Jadi dapat kita tahu pembedahan plastik dalam Islam terbahagi pada 3 hukum. Yang hukum pertama adalah hukum wajib. Hukum wajib ini adalah kepada mereka yang terlibat dengan kemalangan, menyebabkan fizik anggota mereka berada dalam keadaan kritikal, seperti mereka yang terlibat dengan kemalangan seperti kebakaran. Kulit mereka yang sangat melecuk mengakibatkan mereka diwajibkan untuk melakukan pembedahan plastik kerana perkara yang jika dibiarkan akan memudaratkan kesihatan mereka. Golongan kedua adalah golongan harus. Harus adalah mereka golongan yang ingin menyempurnakan fizik anggota mereka bertujuan untuk menyempurnakan lagi kehidupan mereka, untuk menambahkan keyakinan dalam diri mereka. Dan golongan ketiga iaitu hukum haram, ialah kepada golongan yang ingin mengubah fizik rupa anggota mereka tanpa sebab. Sebagai contoh, seseorang lelaki yang ingin mengubah diri mereka menjadi seorang perempuan. Ini adalah contoh golongan yang haram dalam melakukan pembedahan plastik dalam Islam. Jadi pada hari ini, rakan-rakan saya dan saya akan menceritakan lebih lanjut tentang apa itu pembedahan plastik dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha Najwa binti Muhammad, saya berdiri pada kelas J4EH 103C. Di sini saya akan menerangkan tentang data-data pembedahan plastik. Di dalam dunia ini, negara yang mencatat pembedahan plastik yang tertinggi ialah Amerika Syarikat. Amerika Syarikat mencatat peratus yang paling tinggi di antara negara-negara yang lain. Peratus pembedahan plastik yang dilakukan di Amerika Syarikat sebanyak 15%. Okey, mesti anda tertanya-tanya, kenapa Amerika Syarikat yang mencatat keputusan yang tertinggi ni? Bukan Korea, bukan Brazil, bukan Jepun, bukan Thailand. Okey, Amerika Syarikat mencatatkan peratus tertinggi dalam pembedahan plastik disebabkan oleh kemajuan teknologi yang diorang kecapi sendiri. Disebabkan kemajuan teknologi yang diorang kecapi ini juga membuatkan pesakit yang melakukan pembedahan plastik dari tahun ke tahun semakin bertambah kerana mereka berjaya melakukan pembedahan plastik, tetapi bukan kesemuanya berjaya. Ada setengah yang tidak berjaya, ada yang berjaya. Kebanyakannya berjaya. Kos yang dikenakan terhadap pesakit adalah mahal. 2 kali ganda mahal daripada di negara kita. Sebagai contoh, seorang itu ingin membuat pembedahan plastik di Amerika Syarikat untuk membuat kelopak mata sebanyak 16,700, tetapi di negara kita sebanyak 4,000. Kos yang dikenakan agak tinggi untuk melakukan pembedahan plastik sebagai contoh yang saya terangkan tadi, tetapi tempat-tempat yang menawarkan pembedahan plastik di Amerika Syarikat ini berada di mana-mana sahaja. Okey, kebanyakannya 4 kali ganda daripada jumlah bilangan penduduk di Amerika Syarikat, kebanyakannya adalah perempuan. Kebanyakan perempuan di sana melakukan pembedahan plastik. Bukan sahaja perempuan di sana, tetapi malah perempuan yang datang daripada negara lain melakukan pembedahan plastik di Amerika Syarikat. Pembedahan plastik juga berada di negara kita. Syukur kerana kita tidak tercatat di dalam negara-negara tertinggi yang melakukan pembedahan plastik. Statistik pembedahan plastik di negara kita tidaklah seramai seperti di negara Amerika Syarikat. Okey, sebanyak 50% rakyat Malaysia melakukan pembedahan rekonstruktif. 80% rakyat Malaysia melakukan pembedahan estetik dan kosmetik. Kos pembedahan plastik di negara kita tidaklah semahal seperti di negara Amerika Syarikat yang telah saya sebutkan tadi. Kos pembedahan plastik untuk membuat mata, kelopak mata sahaja di negara kita sebanyak 4,000. Kenapa negara kita tidak mempunyai peratus yang paling tinggi melakukan pembedahan plastik? Kerana di negara kita mempunyai undang-undang yang tersendiri jika ingin melakukan pembedahan plastik. Undang-undang di negara kita berpandukan syariat Islam, undang-undang Islam. Okey, di manakah tempat untuk melakukan pembedahan plastik? Bersyukur kerana negara kita tidak membenarkan mana-mana beautician untuk melakukan pembedahan plastik, hanya di hospital dan doktor yang telah diiktiraf sahaja. Doktor itu perlulah mempunyai lesen LCP. Data-data yang dapat saya kumpulkan, yang dapat saya kaji mengenai pembedahan plastik yang berlaku di negara kita dan di negara luar. Terima kasih, saya serahkan kepada Nur Idina. Saya akan membicarakan tentang maqasid syariah dan kawaid fiqhiyah yang berkaitan dengan pembedahan plastik. Maqasid syariah terbina dalam 5 perkara utama iaitu agama, nyawa, keturunan, akal dan harta.
Dalam konteks pembedahan plastik, terdapat 3 tahap keperluan iaitu daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Apakah yang dimaksudkan dengan daruriyat? Daruriyat ialah pembedahan yang dibuat bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pesakit yang menjalani kehidupan yang sukar. Sebagai contoh, pembedahan plastik yang memerlukan perubahan pada muka akibat daripada kemalangan yang teruk. Kaedah fiqh ada menyatakan bahawa keadaan darurat boleh menyebabkan perkara yang dilarang menjadi harus. Maka, pembedahan plastik yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dibenarkan oleh syarak. Seterusnya ialah keharusan di dalam pembedahan keperluan hajiyat. Pembedahan hajiyat ini diharuskan oleh syarak kerana ianya adalah semata-mata untuk mengembalikan fungsi yang tidak normal kepada yang normal. Ianya dibenarkan oleh syarak walaupun terdapat perubahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana mengembalikan fungsi itu adalah tujuan yang baik dan bukanlah hanya untuk kecantikan semata-mata. Akhir sekali ialah keperluan tahsiniyat. Keperluan ini berbeza daripada 2 keperluan yang tadi kerana ianya terdapat 2 pendapat yang berbeza. Pendapat pertama menyatakan ia melarang pembedahan tahsiniyat kerana ia jelas mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini amatlah dilarang di dalam Al-Quran seperti mencukur bulu kening dan menjarangkan gigi. Yang kedua ialah pembedahan ini tidak dinyatakan secara mutlak kerana ianya bergantung kepada prosedur yang dilakukan semasa pembedahan tersebut dijalankan. Jika prosedur itu adalah untuk mengubah kepada keadaan seseorang itu untuk bertujuan menaikkan keyakinan diri, maka ianya tidak akan sama dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahawa pembedahan tahsiniyat ini dilarang. Di sini saya akan menerangkan 2 dalil yang berkaitan dengan pembedahan plastik. Satu adalah pengharaman pembedahan plastik. Satu lagi adalah dalil yang boleh melakukan pembedahan plastik iaitu harus. Sembarang bentuk pembedahan yang membawa kepada perubahan anggota badan manusia tanpa keperluan adalah diharamkan oleh syarak. Ada ayat 119 surah An-Nisa. Di dalam maksud ayat tersebut ada iblis menyuruh mereka yang bermaksud aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Jika pembedahan plastik itu bertujuan untuk kecantikan seperti pembedahan melakukan hidung, mata sedangkan tidak mengalami sebarang kecacatan sejak lahir ataupun kemalangan. Dalil yang menerangkan pembedahan plastik boleh dilakukan pada surah Al-Baqarah ayat 185. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah menurunkan pula ubatnya. Di sini ayat ini menyatakan Allah membenarkan kita melakukan pembedahan plastik sekiranya pembedahan plastik itu mendatangkan kesan buruk ataupun membuka keaiban kita. Jika pembedahan plastik bertujuan untuk perubatan seperti pembedahan terhadap kecacatan pada badan disebabkan oleh kemalangan ataupun sejak kecil, diharuskan melakukan pembedahan plastik kerana ia akan mengaibkan diri pesakit itu. Maka terang lagi bersuluh bahawa pembedahan plastik ini terbahagi kepada 2 seperti yang telah saya sebutkan berdasarkan dalil-dalil yang telah saya berikan. Akhir kata daripada saya, pembedahan plastik dalam Islam tidak 100% haram mengikut atas keadaan. Sebagai contoh, yang seperti mana rakan-rakan saya cerita tadi, ada 3 jenis hukum iaitu wajib, harus dan haram. Okey, sekarang cadangan untuk kita dalam membantras masalah penggunaan plastik yang berlaku secara haram. Seperti mana yang saya tahu, kerajaan telah mengeluarkan salah satu akta yang bergelar Akta 737 yang mengeraskan bahawa setiap ubat yang digunakan di setiap klinik-klinik kecantikan haruslah berdaftar dahulu sebelum mereka dibenarkan untuk menggunakannya kepada pelanggan dan juga rakyat. Selain itu, kita juga boleh menyebarkan kesedaran dengan menggunakan platform media sosial. Sebagai contoh, kita boleh menceritakan tentang hukum-hukum yang dinyatakan dalam Islam, kesan-kesan pembedahan plastik yang berlaku pada diri kita dan lain-lain. Bersama-samalah kita dalam membantras masalah pembedahan plastik secara haram dan menjadikan negara kita
dan umat Islam bertambah maju dan juga menjadikan kita umat Islam yang aku akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.